dalam keadaan rasa bersalah. Dia duk fikir Nabi di sana ni teringat dekat dia ni. Makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basuh. Lagu ni masa ni lah. Tak tahu duduk ni. Nabi balik pun dia takut. Nabi tak balik pun dia takut. Betul tak? Balik segi nak jawab apa? Tapi lagi tak balik lagi tu susah hati. Jadi lagu tu. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan menyambung kita punya pengajian kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi. Kita masih lagi membicarakan tentang bab taubat. Malam ni kita masuk kepada hadis yang baru, iaitu hadis nombor 26 insya-Allah. Saya mula tuan wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa kana qaida Ka'ab radhiyallahu an min banihi hina amiya. Hadis ni riwayat daripada siapa? Daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik, iaitu anak kepada Ka'ab bin Malik yang mana namanya itu Abdullah. Di sini dijelaskan wa kana qaida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Abdullah bin Ka'ab ni, dia ialah anak Ka'ab bin Malik yang bertanggungjawab, yang qaidah, yang jadi tukang, macam mana nak kata, orang yang tukang tunjuk jalan kepada pak dia. Pak dia siapa ni? Ka'ab bin Malik lah. Sebab apa? Hina amiyah, ketika mana dia ami, dia buta. Ka'ab bin Malik ni di penghujung usia dia tak nampak. Jadi anak dia nama Abdullah ni lah yang duk pimpin dia, yang duk bawa dia pergi mana-mana pun, yang duk merawayatkan daripada dia banyak hadis-hadis Ka'ab bin Malik riwayat kepada Rasulullah. Anak dia riwayat pula turun kepada anak murid sampailah kepada kita hari ni lah. Jadi Abdullah ni, ayah kata anak Ka'ab bin Malik ni, dia banyak meriwayat daripada ayah dia. Keberkatan yang dia dapat dengan dia berkhidmat kepada ayah dia, memimpin tangan ayah dia, memimpin langkahan ayah dia pergi mana-mana pun, maka banyak masa dia dengan ayah dia. Maka satu hari ni ayah dia, iaitu Ka'ab bin Malik yang juga sahabat Nabi ni, cerita dekat dia satu kisah tentang taubat ni. Maka dia riwayat balik, dia ceritalah kat anak murid dan seterusnya sampai kepada kita. Baik. So cerita dia lagu mana kita nak bincang malam ni. Maka dia cerita, qala sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu hadithahu hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghuzwati Tabuk. Ayah saya cerita dekat saya tentang kisah dia sendiri. Yuhaddithu hadithahu. Ayah saya ni cerita kat saya tentang cerita dia sendiri ni. Cerita apa? Hina takhallafa an Rasulillah, ketika mana ayah dia ni membelakangi Nabi. Membelakangi ni bermaksud tak ikut Nabi. Bukan kata membelakangi dia tinggalkan Nabi, tidak, tapi dia tak ikut Nabi fi ghuzwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Pak dia cerita kat dia, kata ayah nak cerita kat hang satu kisah ni. Dulu zaman Nabi duk ada, kami ada satu perang nama perang Tabuk. Ayah masa ni tak ikut pergi perang. Takhallafa ni dia bukan kata tak ikut saja, dia membelakangi, bermaksud kata nak pi tapi tak pi. Lagu tu. Ayah besar jadi lagu tu. Ayah besar satu ketika dalam perang Tabuk tu, ayah tak ikut pi perang. Tu nak main cerita tu. Okey. Maka pak dia kata qala Ka'ab, anak dia riwayat ni kan, lam atakhallaf an Rasulullah. Ayah tak pernah lagi seumur hidup ayah sejak Islam ni, tak pernah lagi ayah membelakangi Nabi, tak pernah lagi tak ikut Nabi ni. Fi ghuzwatin ghazaha qattun illa fi ghuzwati
illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Pak dia kata, ayah ni semua perang yang Nabi pi ayah ikut. Pi, tak pernah kita elok lah kecuali perang Tabuk dan satu lagi perang Badar ayah tak dan join. Tetapi perang Badar ni dia kisah yang lain. Sebab apa dalam ni kata apa? Walam yu'atib ahadan takhallafa anhu. Innama kharaja Rasulullah wal muslimun yuriduna 'ira Quraisyin hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Kata Ka'ab bin Malik, ayah tak ikut perang Tabuk dan perang Badar. Tetapi perang Badar ni cerita dia lain. Sebab perang Badar ni asalnya yang puak-puak Islam ni keluar pi tu bukan nak pi perang. Kita keluar ramai-ramai masa tu pi bukan niat nak perang. Pi tu dengan niat nak tahan rombongan Quraisy Mekah ni. Sebab rombongan tu kafilah tu nak ambil harta-harta orang Islam di Mekah dulu ni, yang lepas daripada hijrah pergi Madinah, depa tinggal harta benda. Orang-orang Quraisy Mekah ni ambil harta tu nak pi jual lalu kok Madinah. Maka para sahabat ni jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, boleh tak kita pi tahan mereka? Kita bukan pi samun, harta tu kita punya. Maka Nabi kata, jom kita pi. Tu maksudnya bila perang Badar ni, siapa yang tak pi tu tak ada lah teruk sangat efek kepada moral mereka ni. Sebab bukan plan asal, bukan semboyan perang yang keluar pada asalnya. Pada asalnya semboyan tu untuk pi ambil balik harta. Siapa nak pi lah. Siapa tak mau lah. Tetapi bila sampai di sana jadi benda lain, jadi perang Badar tu. Cerita perang Badar seronok tuan-tuan, panjang. Cerita perang Badar kalau kita baca hadis-hadis riwayat oleh Sayyidina Ali kan, dia cerita bagaimana pada peristiwa Badar kami melihat kami pegang pedang ni, kami talar ya pedang kat tengkok musuh, putih sendiri. Kami cuma talar, acu putih. Dalam sahabat yang lain riwayat kata kami nampak kami nampak malaikat turun dengan berjubah kuning membantu kami. Banyak hadis-hadis tentang perang Badar, cukup menarik kalau kita dapat bulan puasa kita cerita pasal perang Badar. Menyedihkan, mengharukan. Yang mana Sayyidina Ali kata Nabi dalam perang Badar ni laqad ra'aitina fi yaumi badrin nahnu naluzu bi Rasulillah, kata Sayyidina Ali. Pada perang Badar tu kami ni semua berimpun ataupun duduk di belakang Nabi. Wa huwa aqrabu minna minal musyrikin. Yang mana Nabi lah dalam kalangan kami, Nabi paling dekat dengan orang musyrikin. Nabi tak pernah izin kami pergi dekat lagi. Pasal Nabi sayang kami semua. Panjang cerita perang Badar ni tuan-tuan. Menarik. Tapi bukan semua dapat pi. Kalau kita baca dalam Syiar Alamun Nubala, Imam Zahabi pun kata antara sahabat juga yang tak pi ialah Talha bin Ubaidillah. Sebab tu dalam perang Uhud dia sungguh-sungguh perang. Antara yang lain yang tak pi Ka'ab bin Malik. Cuma Ka'ab kata perang Badar ni tak pi ni tak ada lah teruk sangat. Tekanan fizik, tekanan pemikiran ni. Sebab ramai juga tak pi. Baik. Kemudian dia kata walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawassaqna 'alal Islam. Walau bagaimanapun malam perjanjian Aqabah tu pak ada. Dia cerita kat anak dia ni. Ayah tak dan pi Badar. Tetapi masa perjanjian Aqabah awal tu ayah pi. Yang mana masa perjanjian Aqabah itulah yang mana kami tawassaqna 'alal Islam, yang kami menguatkan ikatan janji sesama kami tentang Islam ini masa perjanjian Aqabah itulah. Ayah ada. Yang mana orang Muhajirin dengan orang Ansar tu, orang Madinah main tu. Ayah ada malam tu. Wa ma uhibbu an li biha mashhada badrin in kanat badrun azkara fin nasi minha. Dan ayah bangga bila mana ayah menjadi salah seorang daripada orang yang duduk menjadi saksi dalam perjanjian Aqabah tersebut. Meskipun perang Badar ni lebih glamour dalam kalangan masyarakat, dia kata, tetapi ialah ayah sedih lah tak pergi Badar. Tapi ayah lagi sedih kalau tak ada dalam Aqabah. Sebab perjanjian Aqabah ni peringkat awal tak ramai lagi orang Islam. Ayah antara orang yang pioneer, orang yang awal. Ada cerita kan ada ni. Tara nak buka cerita. Cerita ni panjang tuan-tuan. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 muka surat. Memang makan 2 bulan 3 bulan lah. Tak apalah. Tapi cerita ni menarik. Ni kalau nak buka cerita.
Kaam kata ayah ada masa perjanjian Aqabah, ayah ada. Perang Badar ayah tak join. Dan satu lagi perang yang ayah nak cerita kat hang ni, perang Tabuk ayah tak join. Tapi cerita ni panjang, nak dengar? Dia cerita kat anak dia. Baik. Kemudian dia cerita nah, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghuzwati Tabuk. Maka ni ayah nak cerita kat hang ni kisah ayah tak ikut Nabi pergi perang Tabuk. Ni kisah dia. Nah, baik. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Baik. Anni lam akun qattun aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilka ghuzwah. Ayah ni masa musim perang Tabuk tu, ayah tak seumur hidup ayah tak pernah lagi ayah rasa diri ayah ini aqwa, lebih kuat, wala aisar, lebih ringan, lebih fit. Ringan ni mudah bergerak lah, fit lah orang kata, berbanding masa perang Tabuk tu. Berbanding masa musim perang Tabuk tu. Selama ni pun kuat juga, tapi masa musim perang Tabuk tu ayah rasa diri ayah paling fit masa tu lah. Fit ni orang kata apa, paling steady lah, paling orang kata apa, bersedia lah, ringan rasa badan ni kan. Masa tu lah ayah rasa ayah paling kuat, tapi ayah tak pi. Nak cerita lagu tu wallah ma jama'tu qablaha rahilatain qattun hatta jama'tuhuma fi tilka ghuzwah. Dan demi Allah, ayah tak pernah bersedia untuk perang seperti mana ayah bersedia untuk perang Tabuk ni. Ayah rimpun reta makanan, senjata sampai dua unta. Dua kenderaan, dua unta lah. Rimpun atas tu, ready dah. Memang semangat nak pergi perang Tabuk. Dan tuan-tuan, memang para tentera Islam semangat sungguh-sungguh nak pergi perang Tabuk ni. Perang Tabuk ni adalah perang apa? Perang antara orang Islam lawan tentera Rom. Berlaku tahun bila perang Tabuk? Tahun ke-9 Hijrah. Kenapa semangat? Sebab sebelumnya tahun ke-8 Hijrah berlaku perang Mu'tah, lawan dengan orang Rom juga. Kalau kita baca sejarah perang Mu'tah, bagaimana para sahabat dibunuh dengan kejam. Zaid bin Harithah mati dengan kejam, syahid dengan kejam. Sampai depa kalih belakang badan dia, disebutkan oleh para sahabat. Abdullah bin Umar riwayat kata apa? Kami kalih belakang dia, ma fi waraihi qattun. Di belakang ni depa siap sampai tak ada apa badan Zaid bin Harithah. Duk terbaring di atas tanah ni. Bila para sahabat kutip jenazah para sahabat mujahidin syuhada ni, depa beralih kalih belakang ni, depa siap sampai tak ada apa, sampai dengan tulang. Ja'far bin Abi Talib, bukan Zaid bin Harithah, Ja'far dulu, lepas tu Zaid. Ja'far ni pula depa pi tengok mayat dia, tangan dua-dua tak ada, kaki dua-dua tangan dua-dua tak ada, badan dia siap habis. Sampai Nabi gelarkan Ja'far dengan gelaran Ja'far At-Tuyur, Ja'far sang burung. Sebab Allah Ta'ala akan gantikan kedua tangannya yang putus akibat perang Mu'tah itu dengan sepasang sayap di syurga nanti. Ja'far panglima pertama, kemudian Zaid. Okey, kedua-duanya meninggal dunia syahid. Lepas tu Abdullah ibn Rawahah pun juga syahid. Semua ni habis ni. Ja'far diceritakan dalam perang Mu'tah ni, dia pegang pedang belah kanan, panji belah kiri, lawan. Orang siap, tangan dia putih. Pedang jatuh, panji tangan pegang panji pula satu lagi, lawan putih lagi. Dia kepit pula panji di tengkok. Maknanya tak mau bagi panji Islam itu jatuh. Itu Ja'far. Maknanya teruk lah. Dan Rom ini makin menyombong. Rasulullah SAW hantar satu orang, kata apa, utusan untuk pergi berdialog, untuk pergi bincang dengan Raja Rom, Faruh ibn Amir al-Juzami nama dia. Sampai di sana, dia pun bunuh utusan Nabi ni. Itu peringkat awal lagi sebelum Mu'tah. Bunuh. Dalam era zaman tu, macam mana musuh pun tak boleh bunuh utusan. Utusan yang mai tak boleh dibunuh. Macam mana kita musuh orang kawan tu pun. Tetapi orang Rom dah langgar perjanjian, dah langgar international law, undang-undang antara bangsa ni. Bunuh utusan Nabi. Maknanya tentera Rom, bangsa Rom, maaf sebut, korang aja. Depa buat sesuka hati depa nak buat. Depa sangka Islam itu lemah.
Dia berfikir Madinah itu kecil kerana Madinah itu baru berusia 8 tahun sedangkan Rom dah 3000 tahun lebih. Tapi perang Mu'tah Islam menang. Tetapi kemarahan orang Islam terhadap Rom belum terpadam. Dan orang Rom juga berdendam terhadap Islam sebab mereka kalah dalam perang Mu'tah tu. Kenapa menang? Kerana di sana ada Khalid Al-Walid yang menjadi komander menggantikan Abdullah ibn Rawaha. Khalid Al-Walid sendiri 8 pedang dia patah, tuan-tuan. Pedang dia sendiri 8 bilah pedang dia patah dalam perang Mu'tah. Ini maknanya perang sungguh-sungguh ni. Maka battle yang akan berlaku dalam perang Tabuk ni satu pertempuran yang cukup dahsyat. Umat Islam pun geram, orang Rom pun geram. Nak bertempur cukup dahsyat. Semangat berkobar-kobar. Tahun bila? 9 Hijrah. Nabi wafat bila? Penghujung 10 Hijrah. Towards 11 Hijrah. Sebab Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 11 Hijrah. Maka bila kita perang Tabuk ni tahun ke-9 Hijrah, bermaksud Nabi dah tak larat dah. Nabi dah 63 orang masa ni. Tetapi Nabi sendiri turun padang. Sebab mengenangkan apa yang orang Rom buat dekat Ja'far, apa yang orang Rom buat dekat Zaid. Nabi sendiri turun padang. Meskipun Nabi masa tu dah 63 dah. Maknanya perang yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, perang Tabuk. Dan itu merupakan perang terakhir Rasulullah SAW. Baik. Maka semangat semua orang. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuzwatan illa wara bi ghairiha hatta kanat tilkal ghuzwah. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin. Nabi kata Ka'ab, Nabi sungguh-sungguh dalam perang itu, semangat sungguh-sungguh. Dan perang tu Nabi turun perang ni, kalau berlaku perang Tabuk ni nanti ni, dia akan berlaku pada musim harrin syadidin. Dia fi harrin syadidin, panah yang bersangatan ni, ataf ni, fi harrin jadi syadidin. Pada panah yang bersangatan, taukid penguat. Musim perang ni nak jadi ni, perang yang sangat panah, dan medan yang nak berlaku perang di Tabuk ni terletak berapa jauh? 800 km jauhnya daripada Madinah. Perjalanan mengambil masa 20 hari. Terus nak sampai sana. Dan terpaksa melalui kawasan yang sangat panah dan kawasan yang sangat mencabar. Saya baca. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Dan mereka ini terpaksa menempuhi safar, perjalanan ba'id yang sangat jauh. Wa mafaza. Wa mafaza di sini dibagi makna al-bariyatut tawilah qalilatul ma'. Kawasan yang jauh, usang dan qil, sikit air. Maknanya lembah-lembah yang tandus terpaksa dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat yang lain untuk menembusi perjalanan nak pergi ke Tabuk tu, nak serang tentera Rom tu. Ayak tak ada, panah yang bersangatan. Berapa orang yang pergi perang Tabuk ni? 30,000 orang Islam. Semangat semua pakai nak pergi. Tapi jangan main, tentera Rom berapa orang? 100,000. 100,000. Tapi tentera Islam Nabi boleh himpun 30,000, bermaksud ramai. Sebab semua berkobar-kobar semangat nak pergi, nak tunjuk kat orang Rom ni, nak tunjuk kat bangsa-bangsa Kristian ni, kami bukan lekeh. Islam ni bukan lekeh, boleh hampa sekeh, boleh hampa pijak. Kami pun ada marah, kami pun ada semangat, kami pun ada kederat. Itu yang 30,000 orang bangkit pergi tu. Baik. Maka mereka menembuhi perjalanan yang sangat jauh, yang sangat kering, yang sangat panas dan tidak ada air. Wastaqbala aduwan katsira, dan terpaksa berhadapan dengan musuh yang nak jumpa ni sangat ramai, 100,000 orang. Fajalla lil muslimin amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim. Bermaksud kat sini dia kata apa? Wa arafahum zalika min ghairi liyasta'idu bima yahtajuna ilaihi fi safar. Baik, bermaksud liyasta'idu bima, bermaksud macam ni. Bila depa 30,000 orang ni terpaksa menempuhi perjalanan yang jauh, 30,000 orang bukan bermaksud bukan semua orang yang biasa pi, ada yang first time.
Tak larat, tak sangka sejauh ini. 800 kilo pi mana tuan-tuan? Johor dah tak? 800 kilo. Sini pi Johor dah tak? Lebih sikit bah, Singapura. Jalan kaki pi. Johor dah ke? Di mana? Jalan kaki pi. Dengan panah terik RNR pun tak ada, dengan tak tahu nak habaq lah, kan? Ada yang orang baru first time, kan? Jadi ada yang tak orang nak semangat dah. Masa itulah Nabi khutbah, tiupkan semangat dekat depa. Lepas tu dalam footnote ni kata apa? Liyasta'idu, Nabi mengembirakan depa, bagi janji-janji Allah kepada depa ni. Tiupkan semangat kepada depa. Nabi pun semangat. Ya, baik. Wal muslimun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsirun wala yajma'uhum kitabun hafiz. Ka'ab bin Malik kata ramailah yang ikut Nabi ni. Ya, wal muslimun ma'a Rasulullah, orang Islam yang pergi ikut Nabi ni ramai, kasir, banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafiz, tetapi malangnya dia kata tak ada satu kitabun hafiz, satu kitab yang terpelihara yang mencatatkan nama seorang yang pergi Tabuk ni, dia kata. Bermaksud apa? Ka'ab bin Malik ni cerdik, dia pandai. Sebab zaman tu dia dah fikir lah. Dia kata kalaulah kita boleh buat satu kitab, satu catatan, dalam kitab tu semua nama prajurit. So kita boleh wariskan dan cerita ke anak cucu nanti ni. Ni senarai tentera yang pergi Tabuk. Ni senarai tentera yang pergi Badar. Ni itu. Badar tak apa, 13 memang ada catatan. Tapi Tabuk ni 30,000. Ramai. So dia kata ramainya orang Islam, tetapi orang yang pergi semua tu tak ada satu nama. Tak ada satu nama yang macam attendant tu. Tak ada. Okey. Tak ada pun tak ada masalah. Cuma nak abang kata Ka'ab ni dia cerdik. Masa tu dia fikir macam tu dah. Tapi malangnya yuridu bizalika diwan, qala Ka'ab faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa zanna anna zalika sayaghfa ma lam yanzil fihi wahyun minallahi ta'ala. Bila jadi macam tu, dia kata 30,000 orang punya nak pi, plus minus, ada beberapa orang yang tak mau pi. Dia kata faqalla rajulun, qil, sikitnya ada beberapa orang yang tak mau pi, yang dia rasa takut, orang munafik, orang yang dia rasa macam tak apa kot, ramai dah. Dan mereka ini yuridu ayataghayyaba illa zanna anna zalika sayaghfa ma lam yanzil fihi wahyun minallahi ta'ala. Dia pun rasa macam tak apa kot, kalau kita tak pi pun tak perasan. Pasal apa? Kita berbuat kerat dah. 30,000 orang, takkan Nabi nak cek seorang-seorang. Takkan sebab kita seorang Islam nak kalah. Yang tu yang nak kena pakai hari ni tu. Takkan sebab saya seorang boikot produk Yahudi, Islam terus boleh menang. Kalau semua orang Islam boleh tak boikot, tu saya kira orang, kita mula dululah. Kan? Lagu ni lah. Takkan sebab kami 2-3 orang, 30,000 orang nak kalah, tak apa kita tak pi. Lagu tu. Ada dah yang fikir macam tu. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka ghuzwata hina tabatis simaru wazilalu. Dan kata Ka'ab, nak jadi cerita musim duk bersiap nak pi Tabuk tu. Ni Ka'ab ni dia cerita kat anak dia lah ni. Nak jadi cerita, wahai anak, musim kami duk bersiap nak pi Tabuk tu, ayah pun duk bersiap sama kan. Habaq tadi 2 unta tu. Masa tu jugalah nak jadi apa? Tabatis simar wazilal. Pokok-pokok kami ni jadi subur. Pokok jadi subur, musim buah masa tu nak jadi. Dah lah menjadi buah, bukan jadi darian kampung, dia jadi musangking tu Lagu tu lah maknanya. Kira jadi pun hak elok. Kalau kita bergerak pergi Tabuk ni makan masa sebulan 2, balik mai lagi buah pun dah busuk dah. Tak jadi. Inilah sumber ekonomi kita zaman tu, bukan kerja nyawa awam. Nak kebun ni dah ada pendapatan. Tiba-tiba masa ni juga nak pi ni, masa ni juga Allah Ta'ala uji bagi buah tu lebat. Bagi musim tu buah tu banyak dan elok dan sedap. Nak jadi cerita tu. Ada tak berlaku kat kehidupan kita hari ni tuan-tuan macam tu? Ada. Kadang-kadang nak habaq contoh tak reti, tapi tuan-tuan tahulah. Kan? Kadang-kadang benda yang menghalang kita tu, kadang-kadang benda yang kita rasa macam alamak tengah best ni, nak pi maghrib malam ni juga dia keluar gambar seronok ni. Dia keluar gambar dang bola ke kan. Masa ni jugalah. Kan.
Kira selalu saya memang orang masjid. Tapi malam ni kebetulan Ustaz Khairul Fitri buat kuliah subuh perdana. Malam ni jugalah Liverpool nak jumpa dengan MU. Alah kacau. Masa ni juga saya bukan orang yang tak pergi masjid, saya duk pergi masjid, tapi masa ni alah sekali tak apa kot. Memang kadang-kadang jadi lagu tu, tapi tak ada lah diuji dengan MU ni. Cuma nak abang kata orang dulu ni dengan buah-buahan lah. Kan? Dengan buah-buahan lah. Kadang kita niat cantik dah, esok pagi aku nak pergi subuh, lama masjid katuk BKP ni buka dah. Esok buka tu pagi tu hujan pula renyai seronok. Allah dah tarik selimut sedap. Tak jadi. Saya ni tuan-tuan, yang ni tak apa kot. Hati saya ni duk rasa macam kalau lah PKP ni duk jadi ni, depa duk suruh tutup masjid kan, ataupun apa, bukan suruh tutup, hadkan kuantiti jemaah kan. Kalau saya jadi menteri, saya nak kata lagu ni subuh tak payah buat lagu tu, tak payah abang. Subuh tak payah buat lagu tu, subuh sebab nak mai-mai. Kita boleh tengok masa tu lah. Masa tu kita nak tengok. Maknanya waktu lain nak buat had kapasiti tak apa, pasal kerajaan ni depa adalah doktor-doktor nasihat depa kan. Kita nak cakap pun cukup kita tak tahu kan. Tak apalah, kita hormat. Tapi subuh jangan buat lagu tu. Subuh kata subuh ikut suka sebab nak mai. Ramai pun tak apa. Kita nak tengok. Sungguh-sungguh dah orang tu nak mai, nak marah. Tu orang boleh tengok masa tu. Ya? Baik. Saya sambung lawak tuan Baik. Orang marah saya pula. Tapi hati duk rasa lagu tu. Kalau jadi menteri saya nak buat lagu tu. Subuh tak payah buat had, tak payah buat kapasiti. Subuh kita kata bagi sahabat nak mai. Kalau ramai sungguh, subuh tu bermaksud ramai orang sayang Islam sungguh-sungguh. Bukan dia saja-saja kata, bukan dia saja-saja retorik saja. Kadang-kadang senyum orang ni dia nak buat ramai. Dia marah, buka masjid dia tak mai pun. Dengar orang lagu tu buat dah. Kan? Hak mai tak apalah, alhamdulillah. Baik. Saya sambung fa ana ilaiha as'ar. Nombor 6. Al-milun. Kata Ka'ab, dan masa tu juga hati saya jadi macam sayang, jadi suka dekat buah-buahan tu. Jadi macam Allah sayang nak tinggal. Pasal dia berkebun banyak. Fatajahhaza Rasulullah wal muslimun ma'ahu wa taqiftu aghdu laki atajahhaza ma'ahu. Maka Nabi pun duk bersiap dengan orang Islam ni, berimpun harta lah, para sahabat bakat mai infak hartanya. Zaman ni lah yang yang paling banyak infak harta di sudut kuantiti dua orang, iaitu Abdul Rahman bin Auf dengan Sayyidina Osman. Kuantiti banyak. Tapi di sudut kualiti ataupun percentage, yang paling banyak ialah Sayyidina Abu Bakar. Yang zaman ni tuan-tuan bisa dengar hadis kan, yang Sayyidina Umar kata aku bawa harta aku 50% pil tok. Aku dengar aku boleh challenge Sayyidina Abu Bakar dah. Kan? Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar metok 100% tu masa ni. Ada pendapat kata masa ni yang kuat. Baik. Maka pakat duk bersiap. Maka kata Ka'ab bin Malik, saya pun duk bersiap sama lah. Saya duk pergi turun balai raya sekali masjid, sekali duk bincang lah, duk asah pedang, macam tu lah duk bersiap. Fa'arji' walam aqdi syai'a. Tapi saya pi duk menyembang kan, duk pi tengok bersiap, duk kawan dengan depa semua ni, sahabat-sahabat ni biasalah duk bersiap. Orang kata coba kita malam nuri tu. Duk mengupas lagu tu lah maksudnya, bukan duk kupas bawang, duk pedang semua ni lah kan. Saya turun. Tapi lepas tu lepas tu saya balik, saya tak ada nak bersiap apa pun. Kawan-kawan pakat duk asah pedang bawa semua ni dah. Saya duk pergi menyembang, pergi sertai mereka ni, tanpa saya balik, tanpa saya buat apa-apa. Saya balik tak dan siap lagi. Baju-baju besi, baju-baju perang tak jahit lagi, tak buat lagi. Dia kata begitu. Wa aqulu fi nafsi, kemudian saya kata lah hati seorang-seorang ni, ana qadirun ala zalik idza aradtu. Dia kata kat hati seorang-seorang, saya kata tak apa, aku dan lah. Esok lusa ni aku pederah ni, aku asah pedang, aku buat 3-4 kerja ni, serika baju pun aku dan liran depa ni. Lagu tu lah duk kata lah hati. Duk kata lagu tu lah. Falam yazal zalika yatamada bi hatta istamarra bin nasi juddun fi jiddu fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimun ma'ahu walam aqdi min jahazi syai'a. Maka saya duk kata Saidan, pi bola-ulang duduk jumpa depa ni. Nabi pun tengok saya punya unta 2 ekor, ada pedang, ada makanan, semua siap dah ni. Tapi apa benda-benda lain ni saya tak dan siap barang peribadi ni. Tak dan lah nak pelakap ni pun duk besok-besok apa ni. Tapi saya duk kata latih saya dan. Tapi saya duk ralik. Point dia ralik lah. Orang putih kata procrastination. Procrastination tu bermaksud macam dia menunda-nunda. Sagi dan kot.
Sat lagi dan kot. Dia bukan tak mau pergi, dia nak pergi perang Tabuk ni. Tapi dia duk jadi macam duk kalut dengan nak pergi perang, dengan duk kalut duk pergi kebun. Jadi lagu tu. Jadi mana dengan nak pergi kebun duk pungut buah, mana dengan nak pergi bersiap perang. Jadi dia duk kata lah hati dia, tak apa. Ana qadirun ala zalik, aku dah nak settle semua ni, tak apa aku dan. Depa ni budak baru, depa lambat sikit aku dan. Mana dengan duk pergi pesah di kebun, mana dengan duk pesah di balai raya, boleh kata di masjid lah kan. Duk bincang-bincang ni. Tapi nak jadi cerita duk tunggu sehari ni, tak dan sungguh. Jangan main tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang duk kata lah hati ku dan kot mai tarikh dia tak dan. Sebab tu kita ni janganlah apa-apa lah kerja buat kita ni, kita jangan tunda-tunda kerja. Jangan biar kerja dia tertunda, tak puas tuan. Tak tahulah saya sendiri, saya tak puas lah kerja ni tertunda-tunda. Jadi dia tergantung, jadi tak puas. Apa-apa kita selesai bang dulu. Tak selesai apa habis, selesai bang satu juzuk dulu. Selesai bang satu bab dulu. Lepas tu lega dah nak buat kerja lain pula. Tidak, kita duk biar tergantung ni, nak buat kerja apa pun tak puas. Kan? Nak buat kerja apa pun tak puas. Nak buat bagi perhabis bang. Betul, saya jenis kalau di rumah, saya suka masak. Kita buh barang-barang dalam piring pinggan tu. Tok dalam belanga tu, hak tok tu tera nak pecah minyak, kita basuh siap-siap bang. Senang. Buh. Apa ni, basuh siap. Terak bang. Kalau kita duk tok buh singki, tok buh dalam singki, nak basuh esok pula. Kalau kita buat tak payah tuna, cepat. Begitu juga semayang. Dia tuan-tuan. Semayang ni, hak nak kata ni pun bukan bagus sangat, tapi tuan-tuan pun fahamlah. Bila kita buat awal, dia jadi ringan. Masuk tu buat, kita rasa masa tu panjang, rasa lega. Tapi bila kita buat lambat, kita buat kadang lambat, kadang pergi kerja lah, kadang lambat, rasa berat. Kan? Kita kadang rasa, aduh tak semayang lagi ni, tak dan. Tambah-tambah Aisyah ni tuan-tuan, kalau tak buat awal, Allah, balik mana-mana lambat, kalau jadi berat badan-badan. Tapi kalau buat awal, kita rasa hari kita tu lapang, kita rasa hari kita tu panjang, kita rasa hari kita tu ringan hari tu. Tambah-tambah pergi jemaah masjid. Saatnya. Masuk waktu start motor pi, main balik. Sehari tu kita rasa lama. Tu yang Islam duk tarik suruh kita main jemaah tu. Baik. Tapi cerita dia dalam ni Ka'ab ni dia menunda pasal dia buat kerja lain sama, maka duk kata dan tak dan sungguh. Ni kalau benda ni budak universiti ni mengaji dia faham sekolah ni. Kerja sekolah duk kata dan buat, tak dan sungguh. Sedap-sedap main dah tarikh tu. Baik. Maka tuan-tuan, Nabi pi dah. Nabi pi dah. Summa qadautu faraja'tu walam aqdi syai'a, diulang balik. Falam yazal zalika yatamada bi hatta asra'u wa tafarata uzq. Maka saya duk galik-galik ni, saya tak dan juga nak ligan. Sampai saya sedap-sedap Nabi bergerak dah. Nabi pi dah. Dan pi dah jauh dah, bergerak lama dah. Saya tak dan. Kalau kita saya terang nak pesah, nak buat cari baju besi, tak dan. Allah, terlepas lah rombongan tu. Terlepas. Bila kita terlepas rombongan tu, tak pi lah. Nabi kan 30,000 orang pakai pi dah. Orang-orang jantan ni. Maka tuan-tuan, maka dia bunyi. Boleh sambung lagi kot. Sampai 10 minit noh, tara bunyi qomat noh. Baik. Maka summa lam yuqaddar dzalika li. Tu kata dia, lah li aku lam yuqaddar, saya tak dan. Saya tak dan. Duk kata dan, tak dan. Tadi kan dia kata ana qadirun ala dzalik, saya dan, saya mampu. Lepas tu dia kata apa? Summa lam yuqaddir. Saya tak dan juga. Duk kata dan. Pasal masa bukan kita buat dia. Bukan kita penentu dia, noh. Sambil kita jawab azan lah. Fataqiftu iza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fi nifaq aw rajulan mimman ghadara Allah taala min ad-du'afa. Dia kata saya keluar pada pi pekan Madinah pagi tu, saya tengok tak ada siapa, kawan-kawan pakat tak ada. Ialah Ka'ab bin Malik ni sahabat yang dekat dengan Nabi, min kibari sahabah, sahabat yang qarib, yang dekat dengan Nabi, sahabat yang besar. Nama dia pun tuan-tuan tahu, Ka'ab bin Malik, terkenal. Memang rajin duduk dengan Nabi, duduk dengan sahabat yang lain ni. Tapi bila dia keluar pagi tu, sahabat-sahabat yang orang kata apa,
nama-nama besar ni tak ada ikut Nabi. Dia keluar pergi pekan Madinah sunyi, pi merkit tak ada orang dia kata hai PKP ke apa orang ni. Tak ada siapa. Kan? Pi sana tak ada orang, pi lorong tak ada orang, pi masjid tak ada siapa. Bukan tak ada siapa lah, mana bakal keluar habis. Tinggal orang tua-tua, tinggal orang perempuan, tinggal budak-budak dan tinggal lelaki-lelaki dewasa. Kalau ada pun dia kata bakal sini, kalau ada pun rajulan marmusun alaihi fin nifaq. Kalau ada pun lelaki-lelaki yang dah terkenal dengan kemunafikan depa. Yang tak join perang Badar, yang sabotaj perang Uhud, geng-geng tu duk ada. Geng-geng tu duk ada tak pi, tak mau ikut pi. Dan kalau ada lagi pun orang tua ataupun orang muda yang Tuhan uji mereka ini dengan sakit, yang uzur, yang memang tak boleh pi sebab sakit. Adalah umur 70 80 kan, orang yang sakit tak boleh berjalan. Maka saya jadi tak ada geng. Dia jadi sunyi hidup dia. Ya. Maka dia rasa susah hati tuan-tuan boleh faham tak perasaan dia masa ni? Dia rasa macam aku buat silap dah ni. Aku nak turut pi pun tu 800 kilo. Aku tunggu tang ni pun kali belah kanan orang sakit-sakit, kali belah kiri orang munafik. Kawan-kawan tak ada, sunyi sepi, pakat semua pakat ikut Nabi, aku seorang yang terlepas. Perasaan dia masa tu tuan-tuan, dia usik diri, dia rasa macam ya Allah, salahnya aku ni, silap dah. Awak lari tu aku tak seka baju wawai, awak tu aku tak biasa pedang wawai. Pasal apa lah aku pergi lagu ni? Awak aku kalut sangat dengan kebun aku baru ni. Semua pakat pi belakang dah tinggal aku seorang, kau nak jawab apa dengan Nabi ni? Aku duduk dengan geng yang munafik ni. Dia susah hati. Susah hati tuan-tuan, sehari-hari. Perjalanan nak pergi Tabuk ni saya cerita tadi berapa? 20 hari. Sampai di Tabuk, tuan-tuan cerita dia perang Tabuk dah jadi pasal tentera Rom lari. Tentera Rom tengok 30,000 orang Islam main dengan gagah, dengan kasar, dengan semangat takbir apa tuang. 100,000 tengok 30,000, 100,000 lari. Dan steady tak steady orang Islam, bila lari Nabi kata kita tunggu, kita pergi turut di kampung-kampung, kokok dia penyorok. 10 hari pula Nabi stay di sana. Maksud 30 hari dah di situ. Nak balik mai pula 20 hari lagi. Dekat-dekat 2 bulan lah. La haula wala quwwata illa billah. Maka tuan-tuan, bayangkan 2 bulan Ka'ab bin Malik duduk seorang-seorang di Madinah tak ada kawan. Dalam keadaan rasa bersalah, dia duduk fikir Nabi di sana ni teringat dekat dia ni. Kawan-kawan di sana ni cari dia ke dak ni. Dia rasa bersalah sungguh. Makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Lagu ni masa ni lah. Tak tahu duduk ni. Sari-sari rasa lambat. Dia perasaan dia Allah, tuan-tuan, Allah Ta'ala uji. Nabi balik pun dia takut, Nabi tak balik pun dia takut. Dia tak? Balik segi nak jawab apa? Tapi lagi tak balik lagi tu susah hati. Jadi lagu tu. Allahu Akbar. Perasaan dia ni. Orang munafik jangan kira. Orang munafik dia berseronok. Tapi orang Ka'ab bin Malik ni sahabat yang mulia. Dia rasa macam tak tahu nak letak perasaan dia di mana ni. Allahu Akbar. Kita tak pernah kena uji macam tu kot. Yang nak abang kata tak erti nak letak perasaan kot mana ni. Baik. Sikit lagi. Saya nak habis perenggan ni lah. Bagi dia tak gantung sangat. Kemudian sementara itu di Tabuk pula, di sana di medan Tabuk ni, walam yazkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan dia kata di Tabuk tu Nabi tak teringat kat saya. 20 hari perjalanan nak pi tu Nabi tak perasan. Pasal tu ada 30,000 orang, Nabi tak perasan yang saya tak ada. Nabi tak ingatlah 20 hari tu. Sampai di Tabuk hari ke-21 tu dia sementara duk tunggu orang Rom ni kokok menyorok, kokok lari ni. Orang Islam duk tunggu. Steady orang Islam tak lari, tunggu. 10 hari tunggu. Dalam duk tunggu tu dia pun makan-makan lah. Kan biasalah tuan-tuan makan-makan, apa semua ni, semayang, jemaah apa semua ni. Dalam duk sembang rehat-rehat tu baru Nabi teringat. Nabi teringat kat sahabat ni. Kat Ka'ab ni, pasal Ka'ab ni rapat dengan Nabi. Maka Nabi kata faqala wa huwa jalisun fi qaumi bi Tabuk. Masa Nabi tengah duduk dengan para sahabat ni saya cerita tadi tu, kata Nabi, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Mana ada Ka'ab bin Malik, dia dah buat apa? Baru Nabi perasan. 20 hari tak perasan dia. Tidak ada ada dengan Nabi selalu. Maka Nabi tanya para sahabat, Ka'ab bin Malik tak nampak pun dia dah buat apa? Ada duduk kat kem-kem lain ke gimana kan? Nabi duk sangka dia main lagi.
Cuma Nabi heran, selalu Ka'ab ni pergi mendampingi Nabi kan. Yang rapat dengan Nabi ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar apa semua ni. Yang kita duk kenal itulah. Ka'ab antara salah satunya. Tapi 20 hari duk perjalanan ni dia tak main pun. Dia buat apa? Duk sembang di mana? Lagu tu lah pasal 30,000 orang. Dan Nabi kata lagu tu, jawab seorang lelaki. Faqala rajulun min Bani Salamah. Berkata satu orang lelaki daripada Bani Salamah ni. Dia kata, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Hasabahu burdahu. Wan nazaru fi itfai. Kat sini dia kata apa? Footnote ni dia kata apa? Wa huwa kinayah an ajb. Fanasaba Ka'ab ila kibir. Ini kinayah. Kinayah bermaksud perbandingan ataupun kiasan. Apa yang dia kata ni? Dia kata kat Nabi, Ya Rasulullah, Ka'ab apa? Dia duk galik teh baju baru. Dia kata lagu tu. Ada setengah dia terjemah kata dia duk galik duk dalam selimut. Tapi itu kinayah kata Imam Nawawi. Maksudnya satu kinayah nak memperkecilkan dia, nak mengatakan dia ni sombong dengan harta banyak, macam itulah. Sebab apa? Pasal dia pernah nampak sebelum bertolak ke Tabuk tu, dia pernah nampak duduk kalut petik buah di kebun dia. Maka bila Nabi tanya, maka salah seorang lelaki daripada Bani Salamah ni kata kat Nabi, Ya Rasulullah, Ka'ab apa? Tu duduk kalut teh harta baru. Macam itulah. Maksudnya kinayah ni dia macam nak abang kat Nabi, dia tak main duduk kalut dunia. Nak abang lagu tu. No? Dia kata lagu tu. Bila dia kata lagu tu, tuan-tuan, Mu'az bin Jabal ni sahabat yang rapat dengan Nabi, rapat dengan Ka'ab, dia kata apa? Faqala lahu Mu'az bin Jabal. Mu'az dengar dia kata lagu tu, dia hina Ka'ab. Apa kata Mu'az? Bi'sun ma qulta. Celaka mulut hang no. Buruk suruh kata-kata hang no. Lagu tu lah Mu'az bangkit marah. Hang gamak kata lagu tu no. Buruk sungguh perkataan apa yang keluar pada mulut hang ni. Hang nak mengata kat dia apa? Kata Mu'az, wallahi ya Rasulullah. Mu'az bangkit dah bertahan Ka'ab ni depan Nabi. Ya Rasulullah, demi Allah, ma'alimna alaihi illa khaira. Saya tak pernah dengar apa pun pasal Ka'ab melainkan semua yang baik. Tak ada yang buruk. Hang tak tahu reka cerita ni. Dia kata kat lelaki tu. Depa jadi tegang pula. Ya. Depa pula yang jadi tegang. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi diam. Nabi tak mau bagi sahabat bergaduh. Punca dia sungguh, tuan-tuan, memang Ka'ab tak main. Memang Ka'ab tak main sungguh. Kan? Sikit je nah. Sebab perangan ni ya. Apa nama ni? Maka panjang ni, tak apa. Saya berhenti kat sini lah. Berhenti kat baris ni. Kemudian kata Ka'ab, saya pula di rumah ni tak terah duduk lah. Susah hati saya ni tak kira-kira dah. Baik. Saya keluar sehari-hari ni, saya tengok yang di keliling saya ni cuma ada orang tua-tua, orang sakit-sakit, orang munafik. Susah hati. Kemudian falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Kemudian lama sebulan setengah duk tunggu ni, duk susah hati, siang malam keluar balik tak ada siapa di Madinah ni. Susah hati. Nabi pi pun susah hati, Nabi balik pun susah hati, duk susah hatilah. Fikir dalam kepala, aku nak abang apa ni? Esok Nabi balik aku nak abang apa ni? Susah hati ni. Tiba-tiba dia kata, aku terdengar qad balagani, sampai kepada aku cerita perkabaran anna Rasulullah qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Dengar cerita sampai berita budak-budak kecil duk main habaq ni, Nabi dah tawajjah, dah menghadap ataupun on the way balik dah, nak dekat-dekat sampai dah. Allahu akbar. Dia kata bila aku dengar Nabi nak sampai dah, dengan tentera-tentera Tabuk nak balik main dah 30,000 orang tu, lagi susah hati. Betul tak? Dia jadi malu lah. Jadi aku nak jawab apa nanti ni? Tak tahu duduk kan? Tak tahu duduk. Pi pun tak kena, tak pi pun tak kena. Lepas tu dia kata, aku tak tahu duduk. Ya, hadarani basi fataqiftu atazakkaru al-kazib wa aqul bima akhruju min saqatihi ghada. Aku duk kata dalam hatiku, aku nak muhung apa ni? Aku nak muhung apa ni? Aku nak reka apa ni? Apa aku nak habaq? Apa aku nak bagi alasan untuk nak keluar daripada nak kena marah ni? Aku nak reka alasan apa ni? Susah hati ni. Maka dia kata, tak apalah kalau macam tu, bulan depan lah kita sambung lah kita. Bulan depan kita sambung. Alasan apa tu nak cerita tu? Cerita ni panjang tuan-tuan, 8 muka surat. Kalau cerita malam ni kita habis ke 12. Bulan depan tuan-tuan nak tengok
Nabi balik ni, dia jumpa Nabi, apa dia nak habaq kat Nabi? No? Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا في هداية العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا تتبعونا شاقيا ولا مطودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tak sopoh ayah dak ayat cerita bunyi ayah ayat cerita gerung dengar temu mata sendiri lagu ni tu sebenarnya kata bapanya tak puas hatinya kata salah ke apa dia ada buat tak tahulah hamba duk perhati hok pertama hamba tengoklah kata tak tahulah makan banyak